Assalamualaikum dan salam sejahtera. Ketemu lagi kita dalam sesi politik tingkatan 1 KSSM untuk bab buku ketiga, iaitu kuasa 2, punca kuasa 2, kuasa 3 dan punca kuasa 3, dan semestinya bersama Cikgu Hani. Baiklah anak-anak pelajar, pada kali ini kita akan pergi kepada subtopik 3.2, kuasa 3 dan punca kuasa 3, dan standard pembelajaran yang kita perlu pelajari pada hari ini ialah 3.2.5, menentukan punca kuasa 3 suatu nombor tanpa menggunakan alat teknologi, dan 3.2.6, menentukan punca kuasa 3 suatu nombor dengan menggunakan alat teknologi. Jadi, bagaimana menentukan punca kuasa 3? Pada sesi yang lalu, kita telah mempelajari bagaimana untuk menentukan kuasa 3. Jadi, kita ada lihat di sini, punca kuasa 3 bagi negatif 64. Punca kuasa 3, sifar 0.216. Punca kuasa 3, 8/125, 125. Punca kuasa 3, 1000. Dan punca kuasa 3, sifar 0.000008. Jadi, bagaimana kaedah untuk kita menentukan punca kuasa 3? Kita ada dua cara. Yang pertama adalah menentukan punca kuasa 3 tanpa menggunakan alat teknologi. Okey, jadi bagaimana caranya? Kita ada kaedah yang pertama iaitu menggunakan sifir kuasa 3 sempurna, dan kaedah yang kedua menggunakan kaedah pemfaktoran perdana. Okey. Baiklah pelajar, mari kita lihat contoh yang pertama. Tentukan punca kuasa 3 berikut tanpa menggunakan kalkulator. Jadi kaedah yang kita akan gunakan ialah kaedah sifir kuasa 3 sempurna, dan kita telah belajar tentang kuasa 3 sempurna pada sesi yang lepas. Jadi di sini cikgu ada nyatakan kuasa 3 sempurna dari 1 hingga 10 sahaja. Mungkin dia lebih daripada ni, tapi yang ni yang kebiasaannya. Cikgu suka kalau ada pelajar yang dia boleh hafal, tapi sepatutnya tak perlu hafal pun. Cuma sekiranya kamu dah boleh hafal, ia adalah satu kelebihan untuk kamulah. Okey, dan bila kita buat banyak-banyak kali latihan matematik pun kadang-kadang untuk tajuk kuasa 3 sempurna ni, secara tak langsung kita boleh ingat dengan sendirinya nilai-nilai kuasa 3 sempurna dan juga kuasa 2 sempurna pada yang sebelum ini. Baiklah, kita lihat dahulu contoh kita tadi. Punca kuasa 3 bagi 64. Jadi bagaimana kita nak menentukan? Kita akan tulis punca kuasa 3 suatu nombor darab suatu nombor darab suatu nombor. Jadi daripada sifir kuasa 3 sempurna ini, kita lihat 64 yang berada di sebelah kanan. Okey, 64. Maka nilainya adalah 4. Jadi kita akan tulis 4, punca kuasa 3 4, darab 4, darab 4. Maka punca kuasa 3 bagi 64 ialah 4. Okey. Jadi ini cara dia. Bukan ada setengah pelajar dia masalah, dia keliru. 64 punca kuasa 3 bagi 64 dia bahagi dengan 3. Salah ya. Bukan bahagi 3 tetapi punca kuasa 3. Kita bergerak pula kepada contoh yang kedua, masih lagi menentukan punca kuasa 3 tanpa menggunakan kalkulator, dan kaedah kita iaitu kaedah sifir kuasa 3 sempurna. Kita tulis kuasa 3 sempurna kita yang 1 kuasa 3 hingga 10 kuasa 3. Okey, jadi sekarang soalan kita adalah punca kuasa 3 293/125. Ini merupakan nombor bercampur. Jadi apa perkara yang kita perlu buat untuk nombor bercampur adalah kita perlu darab tambah. Jadikan dia kepada pecahan tidak wajar. Jadi 125 darab dengan 2 dan ditambahkan dengan 93. Jadi apa jawapannya? Kita akan dapat punca kuasa 3 343/125. Jadi kita perlu tulis dalam bentuk begini. Punca kuasa 3 suatu nombor, suatu pecahan, darab dengan suatu pecahan, darab dengan suatu pecahan.
Jadi di sini kita boleh pecahkan. Punca kuasa 3 bagi 343. Jadi kita lihat di sini, yang punca kuasa 3 bagi 343 adalah 7. Dan punca kuasa 3 bagi 125 adalah 5. Jadi kita akan tulis dalam bentuk pecahannya 7/5 darab 7/5 darab 7/5. Maka jawapan akhirnya adalah 7/5 bagi punca kuasa 3, 293/125. Untuk contoh berikutnya, kita masih lagi menggunakan kaedah sifar kuasa 3 sempurna dan kita nyatakan sifar kuasa 3 sempurna kita. Dan soalan kita adalah punca kuasa 3 negatif sifar point sifar 729. Okey, ini merupakan nilai negatif perpuluhan. Okey, jadi kita ingat ya, kalau punca kuasa 3 negatif, jawapan akhir kita juga akan dapat negatif. Untuk perpuluhan, cikgu ada kaedah yang mudah. Okey, caranya adalah tulis balik tadi negatif sifar point sifar 729. Okey, cikgu akan bahagikan dia. Tempat perpuluhan kita buat satu garisan dan disebabkan dia adalah punca kuasa 3, jadi cikgu akan kira 3 digit. 1, 2, 3. 3 digit. Gariskan. 3 digit yang seterusnya 7, 2, 9. Satu lagi digit. Okey, boleh faham Okey, daripada sini sifar ada perpuluhan, kita gariskan. Kemudian 3 digit kita kira daripada selepas sifar tadi, 1, 2, 3. Kita gariskan. Kemudian 3 lagi digit, 1, 2, 3. Kita gariskan. Jadi apa yang kita perlu buat? Untuk sifar ni, kita tulis saja negatif sifar. Perpuluhan, kita tulis balik perpuluhan. Untuk 3 digit ini, satu nilainya, iaitu sifar lah. Sebab nilai dia sifar. 729 kita refer balik pada kita punya sifar tadi. 729 adalah 9 kuasa 3. Maka nilai kita boleh tulis di sini adalah 9. Jadi jawapan kita adalah negatif sifar point sifar 9. Mudah kan? Untuk perpuluhan bagi punca kuasa 3. Kaedah seterusnya adalah menggunakan kaedah pemfaktoran perdana bagi menentukan punca kuasa 3 tanpa menggunakan kalkulator. Okay, kita lihat di sini adalah punca kuasa 3 216. Jadi kita ada dua kaedah pemfaktoran perdana, sama ada kita boleh buat pokok faktor ataupun pembahagian berulang. Untuk kali ini cikgu akan buat pembahagian berulang. Okey, pelajar dah biasa guna pembahagian berulang ni dalam tajuk GSTK. Okey, jadi 216 kita perlu bahagikan dengan nombor perdana. Okey, nombor perdana yang paling mudah adalah nombor 2. Jadi 216 bahagi dengan 2, kita akan dapat 108, 108. Bahagi lagi dengan 2, kita akan dapat 54. Bahagi lagi dengan 2, kita akan dapat 27. Kita perlu bahagi dengan 3 lah, tak boleh bahagi dengan 2 dah. Okey, 27 bahagi dengan 3. Kemudian kita akan dapat 9. 9 bahagi dengan 3. Tak boleh bahagi dengan 9 juga ya. Okey, sebab 9 bukan nombor perdana. 9 bahagi dengan 3, kita akan dapat 3. Dan 3 bahagi 3, kita akan dapat 1. Mesti nilai akhirnya adalah 1. Jadi apa yang kita perlu buat? Nilai yang berada di sebelah kiri, kita akan tuliskan dia. Okey. Punca kuasa 3 bagi 216 ialah 2 darab 2 darab 2 darab 3 darab 3 darab 3. Dan kita perlu kumpulkan dia dalam kumpulan yang sama. Jadi 2 dan 3 ini kita kumpulkan dalam kumpulan yang pertama. 2 darab 3. Kumpulan yang kedua. Masih lagi 2 darab dengan 3. Okey, kumpulan yang ketiga. 2 darab dengan 3.
Kenapa kita tak boleh ambil terus sahaja 2 darab dengan 2, 2 darab dengan 3? Tak boleh. Untuk kuasa 3 ataupun kuasa 2, mesti kita ada 3 ataupun 2 lah. Untuk kuasa 3, 3 kumpulan yang sama faktor dia. Jadi 2 darab 3, 2 darab 3 dan 2 darab 3. Jadi dapat 3 kumpulan yang sama. Okey, ini adalah kumpulan pertama. Ini adalah kumpulan yang kedua. Dan ini adalah kumpulan yang ketiga. Jadi bila dah dapat 3 kumpulan yang sama, kita boleh cari nilai dia. 2 darab 3 adalah 6. Ini juga adalah 6. Dan 2 darab 3 juga adalah 6. Okey, jadi 6 darab 6 darab 6 ialah merupakan punca kuasa 3 dia. Jadi, nilai punca kuasa 3 bagi 216 adalah 6. Itu cara dia bagaimana kita nak menggunakan kaedah penfaktoran perdana. Baiklah, selesai untuk menentukan punca kuasa 3 tanpa menggunakan kalkulator. Jadi cikgu harap kamu dah faham dengan 2 kaedah yang telah cikgu terangkan. Untuk seterusnya, kita akan pergi menentukan punca kuasa 3 menggunakan alat teknologi iaitu kalkulator. Ini mudah sahaja. Okey, kita lihat di sini. Contoh 1, dengan menggunakan kalkulator, tentukan nilai punca kuasa 3 bagi 5. Berikan jawapan anda betul kepada 2 tempat perpuluhan. Jadi bagaimana caranya? Adalah kita nak cari punca kuasa 3 bagi 5. Yang pertama, kita perlu tekan Shift. Kita tekan punca kuasa 2X. Okey. Kemudian kita tekan nombor 5 dan tekanlah sama dengan. Okey, kamu akan dapat nanti di dalam paparan kalkulator kamu adalah punca kuasa 3 bagi 5. Jadi apa yang kamu dapat nilainya adalah 1.7 Nak kena salin semua macam ni ke? Okey, lihat pada soalan tadi dia kata berikan jawapan anda betul kepada 2 tempat perpuluhan. Bermaksud selepas titik perpuluhan ada 2 digit sahaja. Jadi digit kita ada 7 dan juga sifar. Tetapi kita perlu lihat nombor yang berada di sebelah kanan sifar adalah 9. Jadi 9 nilainya lebih besar daripada 5. Jadi kita perlu tambah 1. Maka jawapannya adalah 1.71. Betul kepada 2 tempat perpuluhan. Kita pergi pada contoh yang kedua. Dengan menggunakan kalkulator, cari nilai punca kuasa 3, 4, 2/3 dan berikan jawapan anda betul kepada 2 tempat perpuluhan. Okey pelajar, ini melibatkan punca kuasa 3 bagi pecahan ataupun nombor bercampur. Jadi bagaimana caranya? Kita perlu tekan Shift, tekan punca kuasa 2, iaitu kita akan dapat punca kuasa 3. Kemudian tekan 4, tekan ABC, tekan 2, tekan ABC, tekan 3 dan tekan sama dengan. Jadi apa yang kita dapat nilai di situ? Nilai pada kalkulator kamu adalah 1.671099312. Okey, panjang. Jadi janganlah kamu pergi salin semua sekali nombor ni ya. Okey, kita lihat pada soalan sama seperti tadi, 2 tempat perpuluhan. Jadi 2 tempat perpuluhan, selepas titik perpuluhan, kita lihat 2 digitnya. Okey, selepas digit 7 adalah 1. Jadi 1 kurang daripada 5, jadi kita tak perlu buat apa-apa. Maka jawapan akhirnya adalah 1.67. Jadi betul kepada 2 tempat perpuluhan. Untuk penggunaan kalkulator, cikgu harap kamu biasakan diri untuk menggunakan kalkulator supaya kamu lebih mudah untuk mendapatkan nilai bagi punca kuasa 3. Sehingga kita bertemu lagi dalam sesi yang seterusnya. Bye!